Zoom in. Alright. So ini adalah panduan je. Dua perkara yang institut ILP, IKM, Politeknik, tak kira lah mana-mana, yang diorang tak ajar pada student diorang. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak share dua perkara yang institut tak ajar pada student. Perkara pertama yang institut tak ajar pada pelajar diorang adalah harga. Jadi tak ada institut yang mengajar bahagian harga, macam mana korang nak buat quotation, macam mana korang nak bagi harga, dan tak ada satu guideline harga untuk kita tetapkan. Jadi harga tu subjektif, korang boleh bantai lah letak harga masing-masing. Tapi sebenarnya bila dah keluar daripada institut nak jadi seorang kontraktor, korang kena cari sendiri untuk mendapatkan harga yang kompetitif, yang relevan lah. Janganlah harga yang tak masuk akal. Jadi saya akan tunjukkan salah satu contoh harga yang kita kena tahu dalam market, terutama sekali kontraktor elektrik. Disebabkan tak ada institut yang mengajar bahagian harga ni, jadi bila keluar nak jadi seorang kontraktor, korang kena carilah harga kan. So macam contoh lampu soket, kena tahu harga jual berapa dan harga untuk kita siap pasang berapa. Tapi sebenarnya kebanyakan harga yang kontraktor buat ni, dia dah ada panduan dia orang. Salah satu contoh adalah kita akan semak dengan kadar harga. Okay, zoom in. Alright. So ini adalah panduan je, tak kira lah, dia ada banyak lagi. Sebab ini saya boleh tunjuk, korang boleh cari dekat Google, korang boleh download. Tapi ni lama punya lah, okay, 2016, tapi masih boleh dipakai. Harga ni sebenarnya tak ada harga yang ditetapkan. Tak ada satu jabatan tetapkan, okay, harga ni contohnya poin lampu mesti letak RM80. Tak. Harga soket mesti letak 100. Tak ada satu harga yang ditetapkan. Jadi kita boleh letak harga kita sendiri. Yang penting anda kena tahu harga yang anda dapat dan tahu ada keuntungan, dan juga mestilah harga tu relevan. Janganlah tak masuk akal pula. Sebabnya yang pertama, kalau kita buat harga yang tak masuk akal kepada owner rumah, dah tentulah bolehlah korang nak tipu harga ke apa, tak masalah. Tetapi kalau melibatkan kerja-kerja sebut harga, kerja-kerja tender, kerja-kerja banyaklah melibatkan jabatan-jabatan kerajaan, okey, saya akan tunjuk harga contoh dalam ni. Dia orang dah ada garis panduan. Janganlah ingat kita boleh letak harga. Contohnya dia panggil kita nak buat wiring satu blok, kita pun terus letak je RM75,000. Tapi jangan ingat orang yang buat BQ tu tak pergi sekolah. Janganlah ingat macam kita boleh letak je harga, orang confirm nak. Tak. Jadi saya akan tunjukkan macam mana, tak kira lah wiring rumah ke, wiring sebuah harga ke, mesti ada harga yang kita buat panduan. Ini saya share sikit macam mana. Okey, macam mana ini adalah panduan. Tak semestinya kita kena letak harga RM95. Okey, ini contoh dalam BQ ataupun sebuah harga lah selalunya. Dia akan tulis mata lampu tanpa switch menggunakan kabel 2x1.5. Okey, persegi lah ID kabel perlindungan sekali lah tu. Dia maksud dia dua kabel ni live neutral sekali dengan kabel perlindungan. Dia memang pakai ayat buku lah, tapi kalau ikutkan satu point je. Maksudnya ni satu mata lampu. Satu mata lampu kita boleh letak RM95 dengan tengoklah dia punya kehendak itu, conduit ataupun trunking keduli. Okey, macam guna GI lah ni. Baik. Tetapi RM95 ni adalah harga shilling, harga yang paling tinggi. Kalau letak sini kan, contohlah letak sini, kita letak dalam sebuah harga kita RM120. So dah tentulah terkeluar daripada kita kira dah terkeluar daripada gelanggang lah.
Okey. Jadi kalau RM95 kita kira dia mestilah banyak poin. Sebab tu saya lebih syorkan kalau wiring rumah, kalau banyak nak buat wiring satu rumah, kira poin. Jangan panggil kontraktor kira langsam. Sebab apa? Sebabnya rugi dekat owner lah, untung kepada kontraktor. Jadi bukan masalah tak boleh untung pada kontraktor, tapi win-win situation. Anda tak kena tipu, kontraktor tak rugi. Itu je konsep saya. Baik. So dalam harga ni RM95, kau boleh letak RM80, RM75, RM89, ikut pada berapa banyak poin. Berapa banyak poin, berapa hari kerja, berapa banyak material yang pakai. Ini adalah mata lampu sahaja, maksudnya daripada switch pergi ke lampu, keluarkan kabel je, tak siap pasang, tak ada lampu, tak ada apa. Itu dah nama dia mata lampu. So ini adalah contoh-contoh lah harga. Saya takkan nak nak baca semua ni kan. So lebih kurang ini semua ni untuk panduan korang adalah harga shilling. Jangan ingat okey ni RM95, kita letak RM95 terus. Itu yang silapnya. Jadi harga shilling ni bermaksud paras terakhir lah, boleh letak. Baik, itu untuk harga. Jadi kalau untuk harga, pada yang nak jadi kontraktor, kena usaha untuk cari harga anda sendiri. Jadi kena tahu harga barang. Contoh macam MCB ni contohlah, kita datang RM10, kita siap pasang RM25. Maksudnya RM25 tu sekali dengan upahnya, dengan kos minyaknya, itu untuk satu lah. Jadi itu contoh. Kan ada pula yang cakap murahnya pasang MCB RM25. Tengoklah, saya pasang jiran sebelah aja. Okey. So kena tahu material dan juga kena cek harga sendiri. Perkara kedua yang institut tak ajar pada student dia adalah penipuan. Tak ada institut yang setahu saya ajar student dia buat penipuan ataupun scam. Tak kira scammer kawan sendiri ke ataupun pelanggan dia. Baik, maksud saya adalah dari segi pengujian, daripada segi laporan, dari segi kita buat troubleshooting ke apa dan elektrik, tak ada lagi institut yang ajar okey pergi rumah ni nanti kau goreng sikit dia, padahal satu lampu je rosak, wiring terus semua. Tak ada lagi. Itu antara benda yang institut tak ajar lah. Setahu saya sampai hari ni tak ada institut yang ajar perkara tersebut, dan tak ada institut yang mengajar student dia untuk goreng customer. Tapi itu adalah bakat semula jadi sebenarnya. Bagi mengelakkan anda kena scam dengan harga yang terlampau tinggi ataupun harga yang terlampau rendah daripada kontraktor, saya syorkan anda semak dulu kontraktor ataupun sebelum nak membeli barang. Sebabnya ada juga yang jual aircon harga terlampau rendah, nak terlampau murah, bayar dulu dah kena tipu, barang pun tak dapat, orang pun dah block kita. Dan kalau terlampau tinggi akan menyebabkan anda kerugian, maksudnya kena tipu bulat-bulat je, padahal benda yang tak sepatutnya kita buat dah kena buat pula sebab terpedaya. Elok-elok DB tak hanya ketatkan saja, retighten balik je kan, dah digorengnya sampai kena DB nak terbakar lah apa noneng-noneng, tukar wiring satu rumah, tak ada masalah kalau anda banyak duit. Tapi bagi saya adalah, untuk saya punya konsep, semua orang memerlukan perkhidmatan elektrik, semua orang perlukan, tak kira lah anda orang kaya, anda orang sederhana, anda orang susah, semua tu perlukan perkhidmatan elektrik. Kalau lah rumah yang semi-D kan, kita boleh cakap banglo okey lagi. Tapi kalau rumah kos rendah kan, kita cakap ni banglo ni, tuan punya ni kena wiring satu rumah harga dalam sekian-sekian puluh ribu. Jadi nanya kat tuan rumah, baik tuan rumah kan, saya syorkan baik tuan rumah bawa duit 40-50 ribu tu pergi bayar 10% rumah, beli rumah baru je lah. Okey. So dua perkara yang institut tak ajar saya dah terangkan supaya anda semua owner-owner rumah boleh berfikir. Kalau anda ada tak puas hati ataupun rasa macam nak komen apa-apa, anda boleh komen je kat bawah, insya-Allah. So jangan lupa follow kami di YouTube,
AZ Electrical. Jangan lupa subscribe dan insyaAllah kita akan share lagi perkara-perkara yang berkaitan elektrik. Assalamualaikum.